Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang saya ucapkan kepada pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak yang ada di sini. Kami sangat berbesar hati kerana pihak Masjid Aminah SS2 Petaling Jaya menerima kunjungan kami dengan hati yang terbuka, dan kami sangat berbesar hati, alhamdulillah. Topik kita kali ini adalah ibu bapa. Redha Allah bergantung pada redha dua ibu bapa, dan murka Allah bergantung pada murka kedua-dua ibu bapa. Hadis riwayat Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan. Tajuk hari ini berkaitan dengan ibu bapa. Saya alhamdulillah masih ada mak dan ayah. Mungkin di hadapan saya makcik-makcik atau pakcik-pakcik yang ada, mungkin ada salah satu ataupun mungkin dah tak ada kedua-duanya. Walaupun kita setua mana pun, umur kita lanjut pun, kadang-kadang kita teringat ke mak kita, teringat ke ayah kita. Nabi sebut ridha Allah fi ridha walidain. Redha Allah itu bergantung kepada redha mak ayah. Tak ada mak ataupun ayah atas muka bumi ni suruh anak dia terlungkup, tak ada. Suruh anak dia jadi binasa. Tak ada orang yang lahir keluar daripada perut peti sejuk, semua daripada perut seorang ibu. Sudah pasti ibu itulah yang punyai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi tersangat banyak hadis berkaitan dengan ibu, berkaitan dengan hormat ayah, sehingga Nabi sebut la yadkhulul jannah akun. Apa dia akun ni? Orang yang derhaka mak ayah takkan masuk syurga mana-mana yang derhaka kepada mak ayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuliqin azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyukumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tutil mukazzibin waddu law tudinu fayudinun wa la tuti kulla halafin mahin. Sadaqallahu azim. Untuk share yang pertama ni, orang ni hebat dalam membesarkan anak dan juga merupakan ibu bapa kepada kanak-kanak yang membaca Quran sebentar tadi. Saya nak persilakan ibu pada Sufi kecil tadi untuk berkongsi, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya sebenarnya tak tahulah nak cerita pasal hadis sebab saya bukan ustazah. Tapi bolehlah berkongsi pengalaman sikit macam mana saya menjaga anak-anak saya. Pada asalnya anak-anak saya dua orang, yang pertama tu 17 tahun lelaki, 14 tahun perempuan. Saya hantar sekolah international school sebenarnya. Tapi kami buat perubahan lah. So kami nak dekat dengan Allah, nak dekat dengan Rasulullah. So kami bawa semua anak-anak kami ke 6 tu semua kami hantar ke sekolah tahfiz. Sehingga yang sekecil-kecil anak lah, yang sekarang 1 tahun lebih pun kami dah buat perancangan kat mana nak letak dia supaya dia belajarlah kenal Allah, kenal Rasulullah. Kita hidup kat dunia ni hanya sementara, tak lama kan. So kalau kita nak kita selamat dunia dan akhirat, so daripada dunia pun kita kena berusaha, dan apa lagi nak akhirat. Kita jadikan Islam sebagai satu cara hidup. Walaupun kita pergi jalan-jalan kat luar pun, kita berpakaian macam ni lah. Kita masuk shopping mall ke atau apa je, anak-anak semua pakai serban, pakai jubah. Yang saya nak kata hari ni tentang Sufi kecil lah. Sebab yang awal sekali saya mula didikkan agama tu bermula daripada dia, daripada dalam perut lagi. So masa saya didik dia tu, saya tiap-tiap hari saya bangun tahajud, saya zikir tak tinggal, insyaAllah. Lepas tu saya mula baiki diri lah, sebab kita nak anak-anak kita berubah kan. So mak bapak lah yang kena berubah dulu kan. Jadi saya pun bersama-sama lah, bukanlah seorang diri, tapi saya bawa semuanya, termasuk suami, anak-anak, semua selalu mencari-cari lah, jumpa dengan ustaz-ustaz, so jumpa dengan ulama', so kita pergi kelas-kelas agama, pergi masjid, sentiasa berada dalam persekitaran yang membawa kita dekat dengan Allah dan Rasulullah. So alhamdulillah sekarang kita dah nampak lah dia jadi, dan kami pun bercadang kalau boleh kami nak jadikanlah dia ulama'. Pengalaman saya hanyalah nak cerita apa yang diri saya telah lalui sebagai bapa kan.
masa itu kehidupan ni satu kebebasan. Jadi masa itu kita memang banyak kita dapat daripada pengaruh barat kan. Memang kita hidup, makan, minum, tidur masa itu dengan muzik saja. Saya bersekolah di England dan dari segi dalam muzik dan audio engineering, antara orang yang pertama lah buat audio engineering yang berqualified dan bekerja di Loncai Emas dari EMI dan Synchro Sound dan sebagainya. Sebelum ni suami saya producer album untuk artis-artis besar lah. Lepas tu saya pun penyanyi, penyanyi alternatif. Isteri saya dulu pun dia penyanyi rock yang kepala dia botak sebenarnya. Memang ganas lah kita. Lari-lari pentas, campak-campak mic, belit mic sampai terbelit leher kan. Nyanyi dah lebih kurang 20 tahun dah menyanyi, dah lama. Lepas tu umur pun dah tua. So dah boleh lah balik kembangkan jalan. Penghijrahan saya ialah ketika anak saya 4 tahun, accident. Sekarang dia dah 17 tahun lah. Dan separuh muka dia hilang lah senang cerita. Kita perlu plastik surgery. So dalam 2 tahun tu kita diduga dengan ada segi kewangan saya dapat plastik surgery kan. So banyaklah jumpa orang untuk mencari dana dan taklah pulih keseluruhan, tapi alhamdulillah lah. Mungkin ini satu amaran kot yang diberi pada kita sebelum kita meninggal. Jadi alhamdulillah lah kita dapat kesedaran tu menunjukkan yang Allah tu sayang pada kita kan. Bila kita rasa kita nak berhijrah, Allah Ta'ala akan duga kita. Dengan dari segi yang pertama anak saya accident, yang dugaan yang kedua ialah anak saya lemas, dilahirkan lemas. So dia ada masalah saraf, jadi tak boleh jadi normal. Jadi kasih makan melalui tube dan sebagainya selama 2 tahun setengah. So macam-macam yang pakcik boleh bayangkan lah. Mat Rob yang hidup bebas kena menempuh hidup macam tu. So masa kita dalam susah dan kesunyian tu, kita dapatlah banyak ilham, inspirasi yang Tuhan kasihkan untuk kita sedar. Dan kita mula mencari lah ulama, ustaz-ustaz untuk penghijrahan kan. So saya nak pendekkan cerita sebagai ayah lah, apa yang hasil membawa keluarga ini mengenali Allah dan Rasul. Sekarang keadaannya panas, cuaca panas. So anak saya yang keempat tu nama dia Hud. Umur dia 4 tahun setengah, 5 tahun. Jadi bila kita masuk kereta kan panas, dia akan doa, ya Allah terima kasih kasih kami matahari. Untuk topik kali ini saya nak berkongsi dengan para penonton, tuan-tuan, puan-puan semua berkaitan dengan hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Baik, saya tulis sikit kat papan hitam. Hadis Nabawi ataupun hadis ini lafaz dan makna daripada Nabi, tapi Allah sebut dalam surah dalam Quran wan najmi idza hawa, dalam surah An-Najm itu wa ma yantiqu anil hawa. Semua yang Nabi tuturkan, Nabi cakap, semuanya bukan hawa nafsu. Semuanya illa wahyu yuha, daripada wahyu Allah. Maksudnya apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat pun juga daripada Allah. Hadis Qudsi juga daripada Allah. Al-Quran juga daripada Allah. Dari sudut lurahnya, dari sudut bahasanya ialah Quds, suci. Baik, kenapa? Kerana disandarkan pada Allah yang Maha Suci. Dan juga hadis Qudsi dikenali sebagai hadis ilahi dan juga hadis Rabbani. Hadis Qudsi lafaz daripada Nabi. Nabi ceritakan, tapi maksud, makna daripada Allah. Kalau hadis Nabawi, hadis yang biasa kita dengar ustaz-ustaz selalu mengajar, lafaz Nabi, maksud pun Nabi. Kalau Quran, lafaz dari Allah, maksud daripada Allah. Tapi kalau hadis Nabawi, lafaz daripada Nabi, maksud pun daripada Nabi. Maksudnya i'tikad atau ijtihad Nabi bagi tahu. Tapi kalau apa yang Nabi bagi tahu salah, Allah akan turunkan wahyu betulkan. Tapi hadis Qudsi, lafaz Nabi, maksud daripada Allah. Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan bahawa dalam hadis Qudsi ini tak banyak. Ada lebih kurang 100 ataupun 270 hadis ataupun buah saja. Maknanya tak sebagaimana hadis biasa ada 200,000, 300,000 hadis. Jadi hadis Qudsi ini dia ada khusus dan kebanyakannya menceritakan tentang fadilat-fadilat. Tidaklah menceritakan tentang hukum. Cerita tentang fadilat, kelebihan orang yang beriman, syurga ni bagaimana, itu ada dalam hadis Qudsi. Sebagai contoh, qala Allah yasubbu banu Adam. Anak Adam ni selalu merungut bidah.
dengan masa. Kenapa? Dalam hadis tersebut, yasubbu banu Adam bidahr. Dalam hadis kursi itu, wa ana bidahr. Allah kata, akulah masa. Bukan Tuhan tu masa, maknanya aku memiliki masa. Biyadi al-lail wan nahar. Pada tanganku, kata Allah, siang dan juga malam. Jadi kerana itu tuan-tuan perempuan, hadis kursi ini dia berbeza daripada Quran. Hadis kursi dia tak macam Quran, dia mengikut juga segala cara pengumpulan hadis tu. Ada hasan, ada sahih, ada lemah dan sebagainya. Tetapi Quran, baca Quran mukjizat, baca Quran pahala. Baca Quran caranya ialah mutawatir. Dia tak boleh ganti baca Quran dengan hadis ni, tak boleh. Jadi itu bezanya. Nama saya Zulkifli Ibrahim. Dah hampir 16 tahun lah saya tinggal dekat SS2 dan memang karya Masjid Al-Jaminah. Saya nak share satu lah apa yang saya tak, mungkin Ustaz akan relate dengan hadis lah, di mana apa ketaatan kepada ibu dan bapa lah. Apa yang saya ada sekarang adalah berdasarkan, boleh saya katakan, keputusan yang telah dibuat oleh mak dan bapa saya lah, arwah mak saya dan ayah saya. For instance, macam contoh, selepas SPM, saya rasa saya tak nak belajar, saya nak bekerja. Bapa saya kata, no, you kena belajar. Saya belajar, saya ambil diploma. Lepas ambil diploma, saya kata saya nak kerja. No, bapa saya cakap, adik you yang nombor 3 dah ambil degree, you kena ambil degree sebagai yang sulung. Saya ambil degree. Bila saya relate balik, saya dah 45 tahun kan, fikir balik, banyak keputusan dibuat oleh mak saya dan saya, alhamdulillah, saya ikut. Alhamdulillah, kalau tak ada dengan SPM, dengan degree, banyak beza dia sekarang lah. Selepas tu, even bila saya dah bekerja, pekerjaan pertama saya adalah sebagai supervisor di sebuah kilang. Di mana kalau ikutkan pendapatan dia lumayan, alhamdulillah lah. Cuma bila saya dapat pekerjaan baru sebagai pegawai pemasaran di salah sebuah syarikat telekomunikasi, saya merasakan saya tak nak. Saya kata saya tak nak lah, I'm happy. Saya dah okey dengan kerja saya sekarang. Saya tengok gaji yang dibagi pun lebih kurang sama. So kenapa saya nak berpindah? Cuma arwah mak saya cakap satu je. Dia kata sampai bila kau kerja, orang tidur kau kerja. Pasal kerja shift kan? Which is true enough. After saya join, saya ambil keputusan tu ikut mak saya especially. Saya join that telco company. 3 tahun selepas tu company tu ditutup. Dan saya merasakan begitu terharu lah. Because saya follow. Kalau saya tak follow, mungkin saya tak tahu kat mana saya lah. Yelah, of course semua tu Tuhan dah tentu dah tulis. Tapi sebab dia melalui ibu saya lah especially. Dan saya sampai sekarang bila saya relate, saya banyak bercerita kat saya punya staff, dekat saya punya anak buah. Kadang-kadang jangan tengok sekarang. Mak bapak dah tengok mungkin 20 tahun akan datang. Kita jangan kira siapa mak bapak kita lah. So di mana kita berada pun hari ini adalah hasil didikan mak bapak kita. Mungkin mak bapak kita tak pelajaran dia mungkin tak setinggi mana, tapi orang kata rahmat ataupun hikmat mak bapak tu kita kena ambil kira lah dalam apa-apa keputusan kita buat dalam kehidupan. Bapa saya adalah seorang anggota polis. Bapa saya seorang yang tegas dengan anak-anak. Walaupun tegas, dia mempunyai sifat yang lembut. Bukanlah seorang yang pemarah. Dia seorang yang mengambil berat. Walaupun mempunyai pekerjaan yang tidak menentu masa, tetapi dia masih boleh meluangkan masa bersama dengan anak-anak dan keluarga. Apa yang saya nak kongsikan adalah pengalaman saya bersama kedua ibu bapa saya. Yang mana saya ni dilahirkan di sebuah kampung di Negeri Sembilan, dibesarkan dalam suasana kampung. Jadi apabila saya membesar, belajar di sekolah, saya merasakan ibu bapa saya memberikan saya didikan ini adalah untuk saya menjadi seorang manusia yang baik, menjadi manusia yang baik dan menjadi contoh kepada anak-anak saya di masa akan datang. Jadi apabila benda itu berlaku kepada diri saya, dan sekarang bila saya dah berumah tangga, jadi apa yang diberikan oleh kedua ibu bapa saya kepada saya, itu yang saya turunkan kepada isteri dan anak-anak saya. Sebenarnya sebagai seorang anak, kita sebenarnya membawa kedua ibu bapa kita ni ke mana saja. Di penghujung nama kita itu ada nama bapa. Jadi sekiranya kita melakukan perkara-perkara yang baik, jadi orang akan mengatakan ibu bapa itu mampu mendidik anak itu menjadi seorang insan yang baik.
bapa saya meninggal dunia pada usia saya 16 tahun. Jadi apabila saya membesar pada usia 16 tahun bersama 4 orang adik-beradik yang dibesarkan oleh ibu saya tanpa sumber keuangan yang besar, tanpa bantuan daripada sesiapa, saya merasakan dunia saya terlalu sempit untuk saya meneruskan pembelajaran saya dan adik-adik saya. Tanpa kasih sayang ibu saya, selepas ketiadaan bapa saya, mungkin saya tidak menjadi apa yang saya ada sekarang. Kerana ibu itu tidak boleh berpisah daripada saya. Kerana saya berpegang, selagi mana pusat saya ada di sini, inilah pusat ibu saya. Sebab dari pusat ibu saya bersambung dengan pusat saya. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, kepada siapa harus kita berbakti? Maka Rasulullah menjawab, kepada ibumu. 3 kali pertanyaan itu ditanya, Rasulullah tetap menjawab ibumu. Dan kali yang keempat baru Rasulullah mengatakan bapamu. Bermakna besarnya kasih sayang ibu bapa itu melebihi segala-galanya. Apabila disebut pasal ibu ni, memang tidak boleh larilah daripada sebab tu. Dan sebab ibu tu memang rapat dengan kita. Sampai masanya dalam keadaan sekarang, saya pula harus menjaga ibu saya, memberikan kasih sayang sepenuhnya sebagaimana beliau memberikan kasih sayang beliau kepada saya. Sebab ibu saya sekarang berusia 71 tahun. Alhamdulillah masih lagi sihat, masih boleh berjalan, masih boleh lagi makan tanpa saya perlu membasuh, memandikan, mencuci dia. Tapi kalau sampai masa ni dia begitu, saya tetap akan membasuh najis dia, tetap akan menyuapkan makanan ke mulutnya sebagaimana dia menyuapkan makanan kepada saya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Usaid, yang mana ada bila mana Nabi SAW tengah duduk, datang satu orang pemuda daripada Bani Salamah. Dia tanya, ya Rasulullah, mak ayah aku dah tak ada, apa yang aku boleh buat? Yang pertama, bila mak ayah kita meninggal, tolong anak yang paling utama urus jenazah, paling utama semayangkan. Yang kedua, wa istighfar lahuma. Nabi suruh kamu anak doa minta ampun untuk kedua ibu bapa. Bayangkan kalau kita check in malam ni kat kubur ni, check in malam ni, agak-agak anak yang kita tinggal tu boleh tak kita harapkan untuk doa kat kita? Kalau tak boleh, tuan-tuan, sila tukar haluan sekarang. Tukar haluan tu maksudnya apa? Maknanya pendidikan yang anak-anak kita terima sekarang ni tak betul. Yang ketiga, Nabi ajar kita, tolong tunaikan wasiat ataupun amanah dia. Yang keempat, sambung silaturahim. Kalau masih hidup mak ayah kita ni ada adik-beradik, ada saudara sepupu mana tak pernah jumpa, cari-cari tak jumpa ataupun tak kesampaian jumpa, kitalah tolong sambungkan. Dan yang terakhir, wa akrim sadiqatuhu. Mak ayah kita ada kawan kan, ada saudara mara kan, kitalah tolong hormat. Tolong hormat ni maksudnya apa? Masa raya dulu ayah kita selalu ziarah rumah kawan dia. Kawan dia masih hidup, anak ni kena pergi. Saya yakin dan percaya perkongsian kita pada hari ini walaupun simple tapi hebat. Hebat. Tidak ada kesedaran melainkan kesedaran daripada mak ayah. Tuan-tuan, sebab tu bila abang tu kata pusat dia adalah pusat mak dia. Betul? Kemana kita pergi pun kita bawa nama mak ayah kita. Saya yakin dan percaya mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati mereka yang telah pergi. Dan mudah-mudahan generasi akan datang, generasi bawah anak-anak kita juga akan mendoakan sebagaimana yang kita buat nanti, insya-Allah.
bangsa